Kalau kita jumpa di mana-mana lah, tak kisahlah, di shopping mall ke, kalau jumpa di mana-mana ke, saya datang, lepas tu saya jumpa awak atau terjumpa awak, saya berhenti, bos berhenti dulu lah, saya punya kawan nak lalu ni, berhenti, you berhenti dulu, berhenti tepi, saya punya kawan nak lalu. Atau mungkin terjumpa di simpang mana-mana atau jalan raya, saya nampak, oh bos, you berhenti dulu you berhenti dulu kerana saya punya kawan kereta semua nak lalu ni, atau saya punya kawan motor semua nak lalu, you berhenti dulu mungkin dah traffic light, saya kasih block 4 jalan semua pasal saya punya kawan nak lalu. Ke mana? Oh, tak adalah, kita konvoy je, nak pergi pantai, tengok-tengok angin, tengok angin pula, tengok pantai, ambil angin. Tak ada apa-apa saja, konvoy kan, kita konvoy besar lah, naik motor besar, naik kereta besar, mewah, JDM. Berhentilah. You puas hati tak kalau kami buat macam tu? Ini saya nak share sebab ke belakang ini saya rasa semua dalam Facebook ni semua dah tahulah, memang dah nampak viral tu. Ada 2 orang acah-acah polis jadi marshal dicari oleh polis sekarang atau sudah kena tahan kot saya dengar. So inilah topik kita nak share untuk hari ini kerana kenapa kita nak share, bukan kita nak jadi haters ke, nak marah ke, bukan kerana itu pernah berlaku di atas diri saya, pernah berlaku, bukan sekali tau, dah berapa kali. So saya nak share hari ini adalah kelakuan macam tu, bagi pendapat anda itu betul ke salah? Komen di bawah kita jangan jadi haters, okey? Pastikan kita jangan jadikan isu ni sebagai macam politik atau kita komen di bawah ni sebagai manusia atau rakyat biasa. Adakah kamu puas hati apabila seseorang atau sesebuah kenderaan lalu dia berhentikan awak atau dia halang lalu lintas anda kerana semata-mata dia nak dia punya member lalu? Puas hati tak anda? Komen di bawah kerana kita nak cerita topik ni pasal memang kita diri sendiri pernah hadapi masalah ni macam tu. Bukan kita stop orang jangan salah faham kita diberhentikan. Saya diberhentikan sampai ditunjuk jari-jari semua tu. So saya nak share lah, kali ni saya boleh share, saya nak share apa rasa dalam diri saya yang apabila ada orang cuba halang saya ke semata-mata nak beli laruan kepada kawan dia. Okay? So silalah komen di bawah apa pendapat anda kalau kelakuan macam tu Di sini saya nak share beberapa tahun lepas saya pergi satu event. So hari tu saya bawa kereta dengan saya punya kawan lah. Kita pergi dengan satu kereta. Then biasalah nak pergi event, relax lah kan. Lagi tu jalan tu ada hanya 2 lane, satu hala 2 lane. So kita pun relax je jalan, tak laju pun pasal jalan tu kecil, tak besar. Dalam 2 lane, dia boleh 2 lane 2 lane lori pun boleh lalu Kalau 2 biji lori pun okey, kira 2 lane. Tapi saya tak bawa laju, saya bawa lebih kurang dalam 50, 60, maksimum paling laju pun 60. Saya ingat tak laju lah, memang slow. So ada satu, saya nampak masa saya jalan, saya nampak satu grup motor datang. Memang nampak lah orang elak bagi dia lalu. Kenapa orang elak? Sebab ada satu bikers di depan atau so-called marshal pakai vest saja. Kalau tak silap siap dia tulis dia punya baju belakang dia marshal. Dia berhenti saya dia bagi signal lah, dia berhenti. Saya di sebelah sini saya di sebelah kiri, jalan sebelah kiri, kanan fast lane saya kiri kerana saya jalan slow, saya di sebelah kiri. So dia ada di sebelah kanan kerana fast lane. So saya macam biasa saya jalan. So lepas tu apabila motor tu lalu saya, dia pakai Kawasaki ER6 baru 650cc. Nak kata besar, kalau motor macam tu bukan yang motor mahal lah. Sebenarnya kita bukan nak cerita pasal motor besar ke motor mahal ke apa. Kita ni cerita pasal moral. Pendidikan moral. Okay. So saya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Dia lalu, lepas tu dia ambil tangan. Dia panggil saya slow. Okey lah, you saya bawa 60, 50, saya slow sikit 40. Okay, you lalu lah, tak apa, saya tak kisah. You nak lalu lah, jangan ganggu saya kan.
Saya pun jalan saya punya, you jalan you punya. Tapi bila dia macam tu, dia berhentikan saya. Dia terus slow down tau. Dia slow down, dia macam tahan saya. Motor tu dia slow down. Lepas tu dia nak saya berhenti. Dia hempit saya sebenarnya. Dia hempit saya, dia panggil saya tepi. Dia nak saya ke tepi. So dua-dua lane tu, dia punya kawan semua boleh lalu. Itu yang menyebabkan saya sangat tidak puas hati. Terus terang, siapa puas hati kan? You jalan you punya, ada satu lane. You motor je. Boleh jalan dua motor. Dan you nak orang berhenti sampai dua lane bagi you lalu. Itu saya rasa itu sudah terlampau lah. Itu agak-agak, bukan agak, sangat melampau. Kerana jalan raya semua orang bayar road tax. Betul tak? Dan jalan raya adalah untuk public. Semua orang guna. Kenapa you disebabkan you nak pergi satu tempat, yang saya pun nak pergi tempat itu, you nak berhentikan saya supaya you pergi dulu. Kenapa? Saya cakap macam tu kenapa? Kerana lepas tu kat event tu saya jumpa motor tu. Saya nampak owner tu. Sebenarnya saya nak confront dia, tapi saya fikir saya rasa tak pula lah, kerana itu bukan orang kot. Itu macam binatang lah. I'm sorry to say that, man. Itu kelakuan macam tu, dia bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Jangan salah faham lah, saya bukan cerita pasal kes di Port Dickson ni. Saya sekarang ni cerita kes yang beberapa tahun lepas yang saya hadapi. Saya pun tak mau cakap motor siapa, orang tu siapa, kerana memang saya ambil gambar orang tu, owner tu, saya ada gambar dia. Masa dia tak perasan kerana dia tak ingat saya. Saya di event tu saya jumpa dia, nampak dia, saya ambil gambar dengan motor dia punya nombor semua sekali saya nampak. Kerana saya amat tak puas hati. Kerana you nak lalu, you nak pergi event, bangga dengan you punya group, pergi dengan selamat, enjoy. Tapi tak perlu create orang tak puas hati, kan? Bila you nak convoy, sebenarnya convoy ni enjoy, happy, semua orang enjoy pergi satu tempat dengan riding, enjoy atau naik kereta. Tapi kenapa you nak menyebabkan orang tak puas hati dengan kelakuan macam tu? Kerana saya pun seorang bikers. Kenapa you nak jadikan banyak penunggang atau pengguna jalan raya lain rasa tak puas hati dengan bikers? Dan apabila saya naik motor, orang tak suka saya tau, kerana saya pun bikers. Itu yang saya rasa adalah orang-orang macam tu akan menyebabkan grup-grup lain jadikan dia kotor. Dia misalnya macam ni lah. Satu gelas susu dicampur satu titik saja. Campur satu titik najis dalam satu gelas susu. You nak minum lagi tak susu tu? Saya tak minum. Walaupun satu titik saja nasi. Saya nampak susu itu memang susu kotor lah, kan? So apabila ada bikers buat macam tu, terutama yang berkuasa tinggi, motor besar atau kita panggil superbike, dia akan menyebabkan banyak bikers yang ikut undang-undang. Dia nampak tak bagus lah. Senang kata, apabila orang nampak bikers ni, dia akan ingat, ni bikers ni semua macam tu lah. Macam apabila banyak mak rempit yang buat racing, buat Superman, yang menyebabkan banyak aksiden di jalan raya, sebenarnya sekepulan mak rempit yang naik kapcai je macam tu. Bukan semua. Mungkin dalam satu Malaysia tak ada 5% pun yang buat macam tu. Apabila banyak kes macam tu berlaku, 100% punya budak motor terjejas lah. Apabila orang nampak budak motor, ini budak motor ni, mak motor memang buat hal lah. Aksiden saja semua salah motor. Hari ni kita di channel ni kita nak share lah, jangan buat macam tu. Kerana kelakuan macam tu akan agak atau sangat menjejaskan nama budak motor atau grup-grup kereta juga. Kalau kita nak cakap grup-grup kereta, sebelum ni saya ingat dalam berapa minggu ni kamu pun nampak lah, atau berapa bulan lepas kamu nampak budak-budak kereta pergi main toge. Ini kita nak buat satu video ni pasal budak-budak pergi konvoi main toge ni. Apabila kamu pergi main toge, okey, mungkin ada setengah orang tak faham apa itu toge ya. Sebenarnya itu terms toge ni adalah
main di kira panggil winding road, jalan di kawasan yang banyak corner, toge, okey. Biasa di kawasan lebih perkampungan atau yang kurang orang lah, tapi banyak jalan yang pusing-pusing ya. Itu kita di Jepun panggil toge ya. So term ini memang biasa digunalah di Malaysia atau satu dunia juga. So budak-budak toge ni apabila yang budak baru atau kumpulan fanboys nampak orang post mereka pergi toge, dia punya grup pun nak pergi. Apabila pergi, kejar sampai accident berlaku. So apabila macam tu, mulalah orang nampak budak-budak kereta ni, oi, ini budak kereta ni semua driving bahaya, bawa kereta dengan kelakuan bahaya. Budak-budak kereta main kereta punya kan, semua kena lah. So dia menjejaskan nama budak kereta itu. So ini yang saya nak nasihatkan kepada semua ya. Apabila kamu nak buat konvoi atau apa, kalau boleh semua ikut peraturan kan. Kalau kamu dah jadi marshal, saya tak pasti di undang-undang Malaysia boleh tak private kita pergi ambil course, atau tak ada ambil course, kita pakai West Marshal saja kita boleh kira halang lalu lintas untuk seseorang tu lalu. Saya tak pasti boleh tak boleh. Kalau ada abang-abang polis atau penguasa kuasa yang tengok video ni, sila komen ya, bagi komen atau pendapat supaya semua orang tahu. Boleh tak sebenarnya kita pakai saja West, kita boleh ada kuasa untuk jaga lalu lintas tak? Boleh tak? Macam mana? Kalau ada yang tahu undang-undang ni, tolong sila komen di bawah. Atau boleh reach out kita, jumpa kita, contact kita. Kita boleh buat satu konten lagi tentang ni. Dan macam mana? Boleh tak kalau dia suka-suka halang orang? Bagi kami rasa setiap negara ada undang-undang dia. Jalan raya ke atau jenayah ke, pelbagainya ada undang-undangnya Tapi kalau kita nak pergi konvoi, nak pergi jalan-jalan suka-suka sampai kita nak tahan orang semata-mata untuk kita sendiri sampai destinasi dulu, betul ke kalau kelakuan macam tu? Senang kata, macam tadi saya katalah permulaan, saya kata kalau saya stop awak, kalau saya halang jalan kamu supaya saya boleh lalu dulu dengan tak ada sebab, dengan sebab saya nak pergi tempat tu sajalah, nak pergi makan saja, nak enjoy, ada kamu puas hati. So senang kata, sebelum kita buat macam tu, kita fikir dululah, boleh tak kalau orang buat macam tu terhadap kita, adakah kita puas hati, adakah kita terima, adakah kita boleh tolak ansur kan? Ini pun saya nak share satu di Thailand, di Southern Thailand, saya punya kawan sana, dia pun pernah cakap dengan saya. Pasal saya ride sana, saya jumpa kawan saya yang orang Thailand. Dia cakap sebenarnya orang Thailand di Southern Thailand, terutama tempat Hat Yai, Songkhla sana, mereka sangat-sangat tak suka, boleh katakan benci bikers dari Malaysia. Saya pun tanya kenapa ni, kita datang ni, kita bawa ekonomi, kita bawa datang sini, kita belanja. Dia cakap itu tak kisah, you belanja ekonomi ke bukan belanja kat dia. Tapi yang mereka paling benci dan tak suka adalah macam tu berlakulah. Ada marshal suka halang orang, suka berhentikan orang. Ini pihak Thailand memang tak suka, sangat-sangat tak suka. Kerana bagi mereka, you datang weekend, okay, you datang enjoy, lepas tu ikutlah undang-undang sana. Jangan nak suka-suka halang orang semata-semata you punya grup besar nak lalu. Mereka tak bangga tau sebenarnya. Mungkin bikers itu dia rasa bangga kerana dia rasa kita datang satu kumpulan motor besar, kita bangga ni motor besar, kita datang bawa ekonomi. Tapi orang yang kena tahan, orang yang kena sekat jalan untuk dia lalu, orang tu tak suka. Kerana you orang luar datang tempat saya, apa you nak buat ni? Kita bukan nak cakap semua bikers. Sekali lagi kita nak tegaskan, kita bukan nak cakap semua bikers. Mungkin dalam 100 kumpulan bikers ada satu aja kumpulan macam tu. Yang lain semua okey je kan. Dan kita tak petik mana-mana pihak Jangan salah faham juga, kita tak petik mana-mana pihak. Tapi kalau kamu makan cili, kamu rasalah pedas kan. Tapi kita tak cakap mana-mana pihak. Ini kita nak tegaskan Kerana kita nak share pasal kita sendiri pernah hadapi.
Dan kita punya kawan di Thailand pun cakap mereka tak suka. Kalau boleh, dia tak suka orang Malaysia bikers pergi Thailand. Dia paling tak suka ada apabila adalah motor besar dengan kumpulan besar. Itu mereka paling tak suka. Tapi mereka tak boleh buat apa-apa kerana dia pun rakyat biasa macam kami juga, rakyat biasa. So rakyat biasa macam kami, kita kena kita kena ikutlah undang-undang kerana kita hanya rakyat biasa. Kita tak ada kuasa yang lebih untuk atas kuasa atau undang-undang. So sebagai rakyat biasa, kita semua ikut undang-undang. So saya tak tahulah, mungkin ada orang yang ada kuasa boleh buat sesuatu, itu tak ada kaitan dengan kita lah. Kita pun bukan nak cakap pasal isu macam tu. So di sini kita nak share atau tegaskan, kalau boleh janganlah buat macam tu, kerana kelakuan macam tu agak menjengkelkan. Agak menjengkelkan, bukan satu dua orang. Sebenarnya sesiapa yang lalui isu macam tu memang tak suka. Macam kita sendiri pernah lalui, memang tak suka. Sekali lagi saya di Genting Sempak, naik kereta juga. Hari tu tak tahu apa hal tu. Satu gathering besar-besaran penuh dengan budak motor. Okey, ini bukan superbike. Ini kebanyakan motor kecil lah, kuasa kecil yang boleh katakan 150cc ke bawah lah. Tapi dia punya banyak tu, terkejut. Dia punya banyak, saya boleh kata hari tu kita lalu tempat tu, saya ingat ada 2,000 motor kot. Kami nak masuk arena pun tak boleh. Dan yang kenapa tak boleh? Kerana mereka penuh, sampai tengah jalan pun penuh, berhenti tau. Motor tu semua berhenti. Dia macam tak kisah macam dia punya tempat. Bila kita nak masuk tak boleh, biasalah. Bila tak boleh kita pakai horn kan. Nyaris nyanyi kereta kita kena pecah tu. Saya pun terkejut, saya punya kawan dalam kereta semua terkejut je kan. Jangan bagi mereka. Kita pula kena tunggu kat sana. Dia punya tunggu bukan sekejap, pasal tak boleh horn kan. Horn saja nampak ada orang marah. Mulalah ambil helmet macam tu. So nak macam mana ni, nak kencing ni, nak masuk arena dah tak boleh tahan ni, tak boleh masuk. So ada budak-budak motor ni tunjuklah tak puas hati pasal kita horn. Kalau kami tak guna horn, takkan kita nak buka window keluar, halo kawan, bagi lalu. Takkan nak macam tu kan. Ada horn lah, itulah ala komunikasi kan. Ini horn pun kita nak buat topik. Horn ni adalah ala komunikasi. Takkan setiap kali saya nak turunkan window, turunkan cermin, halo, saya dah datang, halo, tolong tepi sikit. Macam tu ke? Gunalah horn kan, horn komunikasi. Dan kita bukan horn sampai macam marah-marah, lama-lama tak ada. Kita pun polite juga, pim-pim, kasih horn saja, pim-pim, kita nak lalu. Itu pun tak puas hati, sampai tunjuk-tunjuk helmet nak pecahkan kita punya cermin. So macam mana, kita tunggulah. Tak boleh lalu. Arena tu penuh dengan motor, penuh dengan dia. Jalan nak masuk arena tu penuh motor tu. So bagi kami, kalau macam tu tak baik lah kan. Kamu fikir, kalau kamu pun dalam satu kereta, lepas tu ada banyak-banyak motor ni halang jalan, adakah kamu puas? Lagi-lagi kalau kamu fikir, kalau dalam kereta tu ada orang tua nak pergi kencing ke, nak pergi tandas ke, dah tak boleh tahan. Fikirlah sikit kan, emergency tu nak pergi toilet. Takkan you nak orang tua tu terkencing dalam kereta kan. So jadi di sini kita nak share, kalau pengguna jalan raya, silalah kita semua bersopan santun. Jalan raya ini adalah kita semua punya. Kita semua, bukan saya punya bukan kamu punya juga saya rasa. Kecuali itu jalan kamu dah belilah, atau orang kata bapak kamu dah beli kan. So di sini kita nak share, kalau boleh apabila di atas jalan raya, kita semua ikut undang-undang. Kalau lampu merah kita berhenti. Walaupun kamu konvoi, benda tu tak penting. Kita nak joyride. Bila kita nak joyride tu, kita ikut undang-undang. Kita santai je. Yang penting kita sampai tempat tu dengan selamat. Dan semua, kalau boleh kamu pandang keliling, kiri kanan semua jalan raya, pengguna jalan raya macam kita juga. Dia pun macam kita juga kan. Dia pun dari satu tempat ke satu tempat macam kita juga. Dan lepas tu dia pun nak pulang rumah macam kita juga. Kita lepas ni kita pun nak pulang ke rumah kan. So harap semua pengguna jalan raya ni guna jalan raya ni dengan cara betul. Dan berkongsi.
beramallah sebagai satu aktiviti yang selamat. Kita menggunakan jalan raya ni dengan bersopan santun. Selamat. Oi, ini macam government punya advertisement ni. Hey. So, okey lah. Sampai sinilah kawan-kawan. Boleh sila komen di bawah. Seperti yang kita dah banyak kali cakap sebelum ni, video ini kita tak memetik atau point to anyone. Kita tak bermakna cakap siapa-siapa atau berkaitan dengan mana-mana pihak, tak ada Kita hanya share pasal kebelakang ni ada viral satu berita macam tu. Dan kita pun bukan cakap pasal isu itu. Kerana kita tidak berada di sana, situasi sana. Kita hanya share sebelum punya peristiwa yang kita pernah hadapi. So itu memang sangat-sangat menjengkelkan. Jadi kalau kamu sebagai penunggang motor atau penunggang kereta, apabila kamu nak keluar grup ramai-ramai, bukan tak boleh, nak cakap tak boleh, nanti you cakap you siapa nak buat undang-undang, tak boleh kan. So boleh je, tapi kenapa nak konvoi? Terus terang tau, selepas banyak peristiwa, kita pun tak suka konvoi dah. Kerana konvoi sebenarnya datangkan banyak masalah. Kita buat di next video. Konvoi ni memang datangkan banyak masalah. So yalah, macam itulah Sampai sini saja hari ni kawan-kawan. So sila komen di bawah apa pendapat anda, dan saya harap ada penguat kuasa atau ada orang yang dalam JPJ atau undang-undang boleh share sikit tentang isu macam ni, atau boleh kontak kami supaya kita boleh buat konten yang betul, bagi tahu orang yang betul. Boleh tak kita buat marshal di atas jalan raya sebagai peribadi? Ke kita boleh bayar polis untuk buat sesuatu macam tu ke? Macam kita biasa nampak, macam ada orang besar datang atau kadang-kadang ada orang meninggal, kita bayar polis, abang JPJ atau abang polis untuk jaga trafik, kerana supaya orang tu boleh sampai destinasi dengan cepat dan selamat. Biasa kita nampak lah yang ambulans tu, tak payah cakap lah itu. Kalau ambulans atau bomba memang kita kena bagi laluan lah kan. Tapi kalau yang setakat konvoi-konvoi, leisure ride, leisure drive, toge ni, boleh tak kita buat macam tu? Sila komen di bawah. Dan kalau video ni datangkan manfaat kepada mungkin kepada anda atau kepada orang lain, boleh sharekan video ni. Okay, so sampai di sini saja, kita jumpa di next video. Alright, thank you guys. Yang penting berhati-hati di jalan raya, dan jangan berego sangat apabila di atas jalan raya. Kita semua adalah pengguna, macam you dengan saya sama juga. Kita nak sampai dari A ke tempat B, kita nak pulang, macam kamu nak pulang rumah, saya pun nak pulang rumah, dan semua orang di atas jalan raya pun nak pulang rumah juga. Okay, so jumpa di next video. Thank you guys.